Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah dan syabas kerana anda berjaya untuk mengikuti kelas kita pada minggu ini. Bagi subjek pendidikan Islam tahun 3. Sebelum kita memulakan kelas, Ustaz harap anda semua dapat menyediakan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Dan sekali lagi peringatan untuk anda pastikan tidak lupa untuk mengisi kehadiran dalam link yang diberikan. Kita akan mulakan kelas kita sebentar saja lagi. Baiklah, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, apa khabar semua? Jadi kita akan teruskan kelas kita pada hari ini dengan tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Untuk tajuk ini kita akan bincangkan pada bahagian yang pertama dan pada bahagian kedua kita akan sambung pada kelas yang berikutnya. Jadi mari kita lihat apakah yang kita akan belajar pada hari ini. Cuba awak perhatikan pada gambar yang tertera di skrin ini. Awak dapat perhatikan suasana ataupun keadaan di mana murid sedang melakukan ataupun belajar dengan menulis. Baik, itu antara adab-adab ataupun kaedah bagaimana untuk sebagai seorang murid belajar. Selain dia mendengar, selain dia melihat, dia juga dikehendaki untuk menulis. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia supaya apa ilmu yang dipelajarinya itu dapat melekat dalam akalnya ataupun dalam memorinya. Baik, kita akan melihat tentang adab menuntut ilmu. Okey, adab menuntut ilmu dari segi ciri-ciri keistimewaannya ialah kita dapat melahirkan diri kita untuk rajin belajar, rajin menuntut ilmu dan rajin untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga masyarakat. Baiklah, kita lihat terdapat dalil ataupun dalil nakli untuk adab menuntut ilmu ini. Yang kita akan belajar daripada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dengar Ustaz baca terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama-sama selepas ini. An Anas bin Malik
radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sekali lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Baiklah, sekarang ni sila baca ikut bacaan ustaz. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Baiklah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di sini ditulis rawahu Ibnu Majah. Kita lihat pula kepada maksud kepada hadis ini yang kita bacakan tadi. Maksudnya daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala tadi bermaksud telah bersabda Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang muslim. Menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang muslim ataupun orang Islam. Baiklah. Ini yang dimaksudkan dengan hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menuntut ilmu merupakan fardu kepada dirinya dan kepada semua orang Islam seluruhnya. Baiklah, menuntut ilmu ni difardukan ke atas seluruh orang Islam ataupun kepada seluruh umat Islam seluruh dunia. Kita teruskan. Tadi dimaksudkan hadis tadi disarankan untuk kita untuk menuntut ilmu. Jadi, sekarang kita nak lihat ilmu apa yang kita patut tuntut. Ilmu apa yang diwajibkan untuk kita tuntut ataupun ilmu apa yang disunatkan untuk kita tuntut. Ilmu yang wajib dikuasai terdapat dua bahagian. Yang pertama, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Kita akan lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dan apa pula ilmu fardu kifayah ni. Dan kita akan lihat juga apakah contoh-contohnya ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Yang perlu awak tahu dekat sini ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh kita, umat Islam, terbagi kepada dua. Ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Baiklah, kita lihat. Apakah ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai ataupun dipelajari oleh setiap umat Islam. Maksudnya, setiap individu Islam yang bergelar dirinya Islam, macam kita semua, kita wajib kuasai ataupun kita wajib belajar ilmu ini. Contohnya ialah solat fardu. Okay? Ilmu fardu ain contohnya ialah solat fardu. Bermakna, setiap daripada kita wajib untuk belajar bagaimana untuk menunaikan solat fardu. Okay? Setiap daripada kita mesti belajar bagaimana untuk mendirikan solat. Kita kena belajar dari segi apakah yang perlu dibaca, bagaimana perlakuan solat, apakah perkara yang wajib solat, apakah perkara sunat solat dan sebagainya. Semua hal yang berkaitan tentang solat, kita perlu belajar. Kerana apa? Kerana ia adalah ilmu fardu ain. Dan ilmu ini perlu dituntut ataupun dipelajari oleh semua orang Islam. Tak boleh terkecuali. Okay? Tapi sebelum tu, ada ilmu yang berkaitan ataupun terkait dengan solat. Seperti mana contohnya, ilmu kita nak solat, syarat sah solat, mestilah orang itu mempunyai ataupun berwuduk. Jadi ilmu wuduk, ilmu belajar untuk mengambil wuduk pun kita perlu pelajari. Sebab kalau tak ada wuduk, tak sah solat kita.
Jadi ia bersangkutan. Selain ilmu fardu, solat fardu yang kita perlu belajar, kita juga perlu belajar bagaimana untuk mengambil wuduk. Jadi, itu sebagai contohnya. Selain itu, apa lagi yang ilmu yang kita perlu pelajari? Cuba tuliskan di ruangan komen. Ilmu fardu yang mesti tak boleh tidak setiap orang Islam perlu pelajari. Selain ilmu solat. Apa dia? Ya, ilmu membaca Al-Quran. Kerana apa? Di dalam solat kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan bacakan surah-surah tertentu daripada ayat Al-Quran. Jadi, bagaimana nak menjadikan solat kita sah, terutamanya bacaan Al-Fatihah, kita perlu juga belajar ilmu Al-Quran. Bagaimana belajar ilmu Al-Quran daripada Iqra', kemudian bacaan yang betul dan sebagainya. Hukum tajwid. Untuk memastikan solat kita sah, jadi ilmu bacaan Al-Quran pun kita perlu belajar. Tidak boleh tidak, kita mesti belajar. Itu yang dinamakan ilmu fardu ain. Nanti kita akan cuba bezakan dengan ilmu fardu kifayah. Okay, dekat sini jelas, ilmu fardu ain, Ustaz ringkaskan di mana ilmu fardu ain ini setiap individu perlu belajar dan kalau boleh kita kena kuasainya, ilmu fardu ain. Antara contoh lain, solat, ilmu fardu ain ini. Puasa, kita kena tahu syarat puasa, bagaimana untuk berpuasa, bila untuk berpuasa, kemudian haji dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat ilmu fardu kifayah. Tadi ilmu fardu ain, sekarang kita pergi pada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ialah apa? Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian. Dekat sini keyword dia, sebahagian umat Islam. Okey. Bermaksud, ilmu ini jika ada sebahagian umat Islam yang dah belajar, maka kita terlepas daripada kefarduan tersebut. Okey. Jika ada sebahagian, tak kiralah 10 orang ke, 5 orang ke, seorang sekalipun yang dah belajar ilmu itu, maka sekitarnya ataupun kita terlepas daripada kefarduan ilmunya. Contohnya, solat jenazah. Okay, katakan sebagai contoh, dalam satu kampung, tak ada seorang pun yang tahu bagaimana nak solat jenazah. Solat jenazah ni ialah solat ketika orang meninggal. Sebelum kita kebumikan, kita perlu solat jenazah ke atas jenazah tersebut. Tapi, disebabkan satu kampung tak tahu bagaimana untuk melakukan solat jenazah, maka satu kampung itu difardukan, diwajibkan ke atas dia untuk belajar ilmu ini. Tapi, bila situasi itu dah berlaku, maka sekampung itu menanggung dosanya. Kerana apa? Kerana tak ada seorang pun yang tahu untuk solat jenazah. Sebab peristiwa itu dah berlaku. Tapi kalau tak berlaku, macam contoh hari ni tak ada kematian, tapi dalam kampung kita tak ada seorang pun tahu solat jenazah macam mana, maka wajib ke atas kita untuk pergi belajar. Tapi bila katakan hari ini dah ada kematian, tak ada seorang pun nak uruskan ataupun tahu untuk solat jenazah, maka berdosalah seluruhnya kerana tak boleh nak laksanakan solat jenazah. Mungkin boleh guna kaedah lain sama ada minta tolong kampung sebelah dan sebagainya. Tapi itu luar konteks perbincangan kita lah. Baiklah, itu yang dimaksudkan. Antara contoh yang lain adalah ilmu-ilmu yang melibatkan kepada masyarakat umum. Ilmu fardu kifayah ni lebih kepada masyarakat umum. Bermaksud, ilmu itu kadang-kadang, kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang dipelajari oleh sebahagian orang. Kerana orang itu mampu. Contohnya, ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran dipelajari oleh sebahagian umat Islam, maka kita yang tak belajar ilmu kedoktoran ini, yang tak tahu nak jadi doktor dan sebagainya, maka kita terlepas daripada kefarduan ilmu itu. Ilmu tentang astronomi, ilmu yang susah, yang sukar. Jadi, tak semua orang boleh belajar dan tak semua orang mampu melibatkan duit, masa dan sebagainya. Maka, ada wakil, ada wakil ataupun sebahagian kumpulan orang Islam dah belajar ilmu itu, maka kita terlepas daripada ilmu itu. Kita tak perlu belajar pun tak mengapa. Kita boleh cuba belajar ilmu yang lain pula. Itu maksud dia. Berbeza dengan ilmu fardu ain tadi. Ilmu fardu ain tadi tak boleh tidak, setiap orang mesti belajar ilmu itu. Kalau tak belajar, berdosa hukum dia. Sebab apa? Contoh tadi, nak menunaikan solat ilmu fardu ain. Bila dia tak belajar solat,
dia tak solat. Bila tak solat, dia berdosa. Sama juga dengan belajar ambil wuduk. Bila dia tak ambil wuduk, dia solat, solatnya tak sah. Bila solatnya tak sah, dia dikira tidak solat. Bila dia tidak solat, maka berdosalah ke atas dirinya. Okey, boleh faham? Okey. Itu yang beza antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Serta contohnya. Nanti awak boleh tengok contoh-contohnya. Dan ilmu fardu kifayah ni lebih luas, lebih banyak lagi. Ilmu matematik, ilmu bahasa dan sebagainya. Okey. Baiklah. Sekarang ni kita akan pergi kepada soalan kuis. Ustaz minta awak klik link ni. Kalau awak tak boleh klik dekat YouTube ni, awak boleh tengok dekat bahagian description dekat bawah tu. Ustaz akan sediakan link ini. Kemudian awak klik link ini dan jawab soalan kuis. Kemudian dah selesai, awak tekan finish dan selesailah juga sesi kita pada hari ini. Okey? Dan pastikan untuk awak mengisi kehadiran pada hari ini di link yang diberikan dalam ruang description video ini, dan juga kalau tak jumpa boleh cari di link grup WhatsApp kelas kita. Okey, sekadar itu saja. Jika ada soalan boleh tuliskan di ruangan komen, nanti Ustaz akan jawab satu persatu. Baiklah, untuk itu kita akan bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا برب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى.